Bos, on. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi ini kita akan bersama-sama bagi meraihkan Hari Guru bagi peringkat TVET MARA, KKTM, MJI dan IKM. Terlebih dulu saya ingin memperkenalkan diri saya lah. Nama saya Kamarul Arifin bin Mahmudin daripada bahagian kemahiran dan teknikal MARA. Sebelum kita lebih jauh untuk membincangkan agenda kita pada pagi ini, suka saya mengucapkan selamat Hari Guru buat semua warga pendidik IPMA MARA, khususnya bagi pengajar-pengajar di KKTM, MJI dan IKM. Dan juga tidak lupa kepada kaki tangan TVET MARA yang sentiasa menjadi backliner di dalam menyediakan fasilitis bagi frontliners kita. Dengan tema Hari Guru bagi nasional, iaitu berguru dengan ilmu baru. Terlebih dulu saya memohon kepada semua penonton-penonton kita di FB Live untuk mengemukakan soalan di ruangan komen yang kita sediakan. Kita juga memohon untuk mengemukakan dan memaklumkan komen-komen yang murni dan soalan yang tidak menyentuh sensitiviti. Juga kami di TVET MARA mengucapkan terima kasih kerana telah bersama kita pada pagi ini. Kita mohon untuk like FB page kami, Instagram kami, Twitter dan juga YouTube channels dengan kata carian TVET MARA. Dengan topik kita pada pagi ini bersama, saya ingin memperkenalkan bersama kita pagi ini adalah Insinyur Mazan Bente, pengarah bahagian kemahiran dan teknikal MARA. Apa khabar Tuan Haji? Insinyur? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Untuk topik kita pagi ini adalah cabaran norma baru, kaedah pengajaran dan pembelajaran. Sebagai mukadimah, mungkin Insinyur ingin memperkenalkan diri dan memberi sedikit kata-kata aluan. Dipersilakan. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi alhamdulillah, terima kasih Tuan Haji Kamarul Arifin sebagai moderator pada pagi ini untuk siaran live FB kita bersama dengan cabaran norma baharu kaedah PNP, pengajaran dan pembelajaran di TVET MARA, especially di bahagian kemahiran teknikal MARA, Kolej Kemahiran Teknikal MARA, MJI dan IKM. Jadi alhamdulillah, pertama sekali saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Guru, atau di MARA ni kita panggil pendidik, kepada semua warga kerja TVET MARA, termasuklah di IKM, KKTM, MJI dan juga bahagian kemahiran teknikal MARA dan keseluruhan TVET di IPMA, dan dengan tema berguru demi ilmu bina generasi baru. Jadi tema ini saya rasa amat sinonim
dengan menyentuh peranan pendidik itu sendiri dalam memperkasakan keilmuan dan profesionalisme bagi membina generasi baru negara yang dapat memenuhi matlamat falsafah pendidikan MARA, dan Malaysia juga di mana menekankan kepada falsafah pendidikan MARA, banyak menekankan seperti usaha kita untuk usaha yang berterusan dalam mendidik anak bangsa kita dan memberi ilmu, teknologi dan memupuk nilai-nilai keusahawan yang mantap. Kerana kita lihat bahawa MARA memberi penekanan yang jelas, iaitu memupuk nilai-nilai asasiah dalam membentuk pelajar-pelajar kita menjadi insan yang hebat. Juga hari ini, pagi ini saya juga mengucap terima kasih kepada Jawatankuasa Media BKT, walaupun hari ini hari Sabtu, kerana bertunggu lumus untuk menyediakan platform-platform yang begitu baik untuk kita, walaupun kita berada dalam situasi pandemik COVID-19, tapi kita melihat bahawa ini tidak menjadi halangan bagi kita untuk bertemu, untuk kita mengadakan siaran atau berbincang dan memberi pandangan. Kerana kita lihat bahawa Jawatankuasa ini pada hari ini sendiri, Jawatankuasa Media BKT, Tibet MARA, dengan mengadakan siaran FB Live Tibet MARA bersama anda semua sempena Hari Pendidik ini. Dan saya juga ingin menyanjung jugalah kesempatan ini pada hari ini untuk menyanjung tinggi pengorbanan yang telah dilakukan oleh semua pendidik MARA dalam penyebaran ilmu. Walaupun kita lihat bahawa kita sedang mendepani keadaan pandemik COVID-19, tetapi kita lihat bahawa keseluruhan di bahagian kemahiran teknikal MARA, IKM, KKTM, MJI, mereka tetap meneruskan revolusi ataupun sistem pendidikan, dan warga kerja Tibet MARA sentiasa berusaha memberi yang terbaik kepada pelajar-pelajar Tibet MARA. Dan inilah yang dikatakan konsep berguru. Ilmu hendaklah diperolehi daripada seorang yang mempunyai kemahiran dan kepakaran yang asli atau yang asli ataupun autentik, serta misi berasaskan sumber yang betul, sahih dan berwibawa. Dan kita perlu sedar bahawa tidak ada manusia yang mencapai kejayaan di dunia ini tanpa kehadiran insan yang bergelar guru dan pendidik seperti anda semua, membentuk karakter dan kepribadian kita menjadi insan yang hebat. Dan saya memetik kata-kata daripada Sayyidina Ali, apa yang kita buat sekarang ni, jika kamu melihat masa depan sebuah negara, maka lihatlah pemuda-pemudi pada hari ini. Daripada kata-kata itu telah menunjukkan bahawa jatuh bangun sebuah negara terletak di tangan remaja masa kini. Dan remaja masa kini adalah kita yang memberi education, memberi pendidikan kepada mereka, dan mereka juga merupakan pewaris kepimpinan negara pada masa akan datang. Jadi saya harap setiap ujian itu pasti datang dengan rahmatnya. Kita tidak lagi boleh menoleh ke belakang. Kita harus bergerak dengan lebih pantas dan mampan. Setiap strategi serta plan tindakan yang telah digarakkan perlu direalisasikan. Pada ketika ini kita telah membuktikan bahawa ianya boleh berlaku, dan kita boleh melakukan perubahan seperti mana yang kita rancangkan. Anda adalah insan-insan pendidik MARA, Tibet MARA yang terhebat. Kita harus menggunakan momentum ini sebaik mungkin untuk mencipta lebih banyak positif new normal yang sudah pastinya akan memberi kesan secara langsung kepada graduan Tibet MARA yang kita akan lahirkan di masa hadapan. Inilah rahmat di sebalik ujian yang kita hadapi sekarang ni. Sabar dan teruskanlah melakukan kebaikan. Dan satu lagi Tuan Haji, saya ingin mengucapkan tahniah juga kepada IKM, KKTM, tidak ketinggalan, kepada para pengajar, para pengurusan IKM, KKTM, MJI, Tibet MARA dan IPMA, kerana dalam situasi pandemik ini sekarang ni, kita telah memberi banyak impact dengan menggunakan kepakaran dan kemahiran kita dalam membantu menyediakan alatan-alatan PPE seperti face shield, inovasi yang kita telah laksanakan, food press, hand sanitizer yang mana yang telah dibuat di IKM Tasha, IKM Jasin dan IKM Johor Bahru, yang mana tidak menggunakan tangan tetapi inovasi menggunakan hand sanitizer menggunakan kaki, dan juga kita menggunakan peralatan-peralatan 3D printing kita dan juga peralatan-peralatan yang canggih, iaitu peralatan menghasilkan ergo shield box yang digunakan oleh para petugas kesihatan, dan banyak lagi yang dihasilkan oleh KKTM dan juga IKM bagi membantu barisan hadapan dalam membasmi COVID-19 ini. Jadi tahniah saya ucapkan kepada semua para pendidik MARA dan juga warga kerja Tibet, iaitu BKT, bahagian Kementerian Teknikal, IKM, KKTM dan MJI, dan Tibet MARA secara keseluruhan, kerana anda merupakan insan-insan yang memberi impak yang hebat dalam pembentukan negara bangsa kita. Ya. Betul Cik. Insinyur,
saya juga bersetuju bahawa kita menggunakan skill apa yang kita ada untuk membantu frontliner kita, insyaAllah. Ya, Insinyur, moving forward dengan topik kita, cabaran norma baharu kaedah pengajaran dan pembelajaran. Pada bermula 18 Mac yang lepas, kita telah melalui satu fasa yang saya rasa tak ramai yang melalui, sedangkan dia berlaku pada 800-300 tahun yang lepas, right? Iaitu satu Perintah Kawalan Pergerakan, PKP, di seluruh negara, di seluruh negeri, pandemik bagi menangani pandemik COVID-19, right? Yang memberi impak besar kepada sektor ekonomi kita lah, right? Termasuk juga dalam pendidikan. Ini tidak kecuali MARA, because MARA terkenal dengan dua sektor, iaitu sektor kesawanan dan sektor pendidikan, right? Dalam peringkat rendah, menengah maupun peringkat tinggi, yang memberi kesan kepada sistem pengajaran dan pembelajaran kita. Bermula pada 9 Jun yang lepas, kita telah melalui satu lagi fasa, iaitu fasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, di mana beberapa sektor ekonomi telah mula dibuka, right? Untuk melihat sesuatu yang di luar kebiasaan ini, para pendidik kita telah meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran PNP ini secara dalam talian, right? Bagi mengawali penurunan wabak COVID-19. Dan pada hari ini, iaitu 16 hari bulan, kita menyambut Hari Pendidik, right? Atau Hari Pendidik dalam kita bersiaran kita pada pagi hari ini. Okey, soalan pertama saya, Insinyur, jika disebut tentang pengajaran dan pembelajaran PMP, ianya melibatkan pelajar dan pesyarah. Sebelum kita pergi lebih lanjut, mungkin Insinyur ada kata-kata aluan untuk mencetuskan motivasi kepada para pesyarah kita dan pelajar mendepani keadaan sekarang ini. Insinyur? Ya, jadi terima kasih Tuan Haji. Saya melihat daripada segi perancangan yang kita laksanakan, dan saya juga amat bersetujulah dengan soalan ini. Dalam perancangan strategik transformasi BKT, kita ada menggariskan beberapa cadangan atau perancangan 10 tahun kita yang akan datang, dan itu supaya Tibet MARA ni lebih berdaya saing dan kekal relevan dalam latihan kemahiran dan teknikal di MARA. Dan Malaysia amnya, kita telah merancang strategic planning selama 10 tahun, dan salah satu penekanan yang kita laksanakan adalah pendigitalan sistem Tibet kita, seperti online PDP, online modul teknikal, pendemokrasian pendidikan melalui e-learning, integrated campuses, dan ini dalam perancangan kita. Tetapi apa yang berlaku, saya melihat dengan terjadinya tanpa kita rancang COC ini, kita melihat pendidikan, pendidik-pendidik kita, pengajar-pengajar kita telah menggunakan platform seperti online teaching, modul technical, and then e-learning, dan juga menggunakan pensyarah dalam pengajaran melalui online. Tetapi apa yang berlaku sekarang ini, kita lihat proses PNP ini kita telah bergerak ke arah tersebut. Terutamanya apabila kerajaan mengumumkan PKP ini, kita melihat semua pengajar menggunakan kaedah yang sama yang saya sebut tadi untuk mengajar, macam seperti mana yang sebut tadi, seperti e-learning, Google Form, penilaian, kuis dan lain-lain, semuanya menggunakan kaedah-kaedah atas talian. Dan ini tidak menghalang sama sekali proses pembelajaran walaupun teoretikal, ataupun ada juga elemen-elemen teknikal yang dilaksanakan oleh pengajar-pengajar kita kepada pelajar-pelajar kita demi memberi kebaikan kepada perancangan yang kita rangka untuk meneruskan lagi dengan pendigitalan PNP kita ini. Dan saya melihat dengan efforts, dengan usaha yang ditunjukkan oleh semua bahagian, semua IKM, KKTM, MJI dan Tibet MARA, saya optimis bahawa kita akan mencapai satu new norm, iaitu pembelajaran yang kita rasa bukan sahaja teknikal dulu kita boleh buat di dalam secara fizikal. Ada yang ada seperti fizikal, ada yang kita lihat bahawa perlu dibuat di fizikal, tapi ada juga teknikal yang kita boleh buat
melalui theoretical dan juga melalui online learning. Dan saya sangat positif melihat perkembangan ini, dan ada hikmah di sebalik itu kejadian dan kejadian ujian yang berlaku ini, dan kita perlu melihat lebih positif dan terbuka dalam mendepani situasi tersebut. Okey, Insinyur. Ya. Bagi bila kita lihat sebelum itulah saya merakamkan ribuan terima kasih lah kepada semua yang telah bersama kita pada pagi ini, Insinyur. Oh, ya. Saya rasa kita dah lebih daripada 100 bersama kita pada pagi ini yang menonton. InsyaAllah saya mohonlah kepada semua yang tengah menonton ni untuk bersama-sama kita like, share dalam semua platform. Right. Okey, Insinyur. Pada ketika ini, jika dilihatlah proses PNP ni, pengajaran dan pembelajaran ni di dalam sektor pendidikan akan mengalami perubahan. Okey. Dan dan penyusunan semula. Mungkin Insinyur boleh kongsikan sedikit tentang perancangan yang dilakukan oleh TVET MARA, terutamanya KKTM, Kolej Kemahiran Tinggi MARA, MJI, MARA Japanese Industrial Institute, dan juga Institut Kemahiran MARA, IKM, dalam menepani proses PNP yang macam Insinyur cakap tadi, norma baru. Ya, jadi seperti mana yang saya maklum sebentar tadi, kita memang perancangan kita dalam perancangan strategik 10 tahun, tetapi dalam tahun ni saja kita ada KPI kita melalui perancangan transformasi BKT. Kita ada strategic planning, iaitu pendigitalan, dan ini yang kita akan memberi penekanan kepada semua proses pembelajaran dan pengajaran yang kita akan laksanakan di IKM KKTM. Dan juga kita melihat bahawa kita akan merubah satu era ke arah pendigitalan kepada technical itu sendiri. Dan dengan era industri 4.0 ini, kita melihat bahawa perancangan ini untuk dibawa di dalam pipeline BKT TVET MARA ini, kita akan terus memberi penekanan kepada proses pendigitalan sistem seperti PNP kita dengan lebih efisien. Kita melihat sekarang juga kita dalam proses pembangunan dan penyediaan pembelajaran ke arah 21st century learning, iaitu pembelajaran abad ke-21, yang mana cabaran kita amat besar kepada pendidik-pendidik kita, kepada pengajar-pengajar kita, terutama pelajar-pengajar IKM, KKTM, MJI dan juga IPA dan seluruh TVET MARA ni. Dan kita ada pelbagai lapisan pelajar yang berbagai kelaikan. So ini adalah cabaran yang amat besar kepada kita, dan pelajar-pelajar kita ini mempunyai satu daya saing yang tinggi untuk kita bangunkan ke arah mencapai matlamat ekonomi baru dan juga mencapai kemahiran baru dalam era industri 4.0. Dan kita lihat bahawa industri-industri ini memerlukan pelajar-pelajar yang lebih dinamik, yang lebih ke arah memberi keboleh pasaran yang tinggi kepada mereka. Dan kita lihat bahawa 21st century ini kita akan terus laksanakan. Ini perancangan kita yang akan buat. Dan juga ada kita salurkan beberapa IKM juga KKTM untuk mewujudkan a new norm of the pengajaran dan pembelajaran ke arah 21st century, dan juga smart classroom dan lain-lain lagi, dan lain dalam bentuk bidang teknikal ini, agar kita dapat memberi pendidikan kepada pelajar kita dengan lebih baik dan efisien lagi. Dan jadi alhamdulillah dengan sokongan daripada kerajaan, daripada MARA, Kementerian Pembangunan Luar Bandar sendiri, dan kita dan juga berbagai pihak, kita akan dapat, saya betul-betul optimis kita nampak dengan situasi sekarang ni, dan juga dengan effort yang ditunjukkan oleh semua pengajar, semua pengurusan kita, dan juga semua perancang-perancang dalam TVET MARA ni, kita akan dapat merealisasikan perancangan yang telah kita gariskan selama ini, insyaAllah. InsyaAllah, Insinyur. Okey. Okey, sekali lagi saya dengan rasa besar hati merakamkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah bersama kita pada pagi ini. Hopefully benda ni disebarluaskan lagi, right? Dengan tajuk kita cabaran norma baru kaedah PNP, pengajaran dan pembelajaran. Bersama pagi kita pagi ini adalah Insinyur Mazan Benteh, Pengarah Kemahiran dan Teknikal MARA. Okey.
dengan kehadiran yang Tuan Haji Insinyur mention tadi, sebutkan pelbagai teknologi pendidikan dalam pengajaran pembelajaran, jadi setuju ke Insinyur bahawa pada masa akan datang tidak lagi semestinya berlaku secara PNP secara bersemuka. Lebih-lebih lagi dengan keadaan yang sukar pada hari ini. Ya, saya kalau melihat daripada situasi yang ada sekarang ni, kita melihat ramai pendidik kita lebih kreatif dan lebih fleksibel dalam pencapaian ilmu dan teknikal. Dulu kadang-kadang kita lihat, kita rasa dan kita diajar PNP perlu dilaksanakan dalam kelas sahaja. Tetapi dalam situasi yang berlaku ini, kita melihat semua pendidik, pengajar-pengajar kita mempunyai kebolehupayaan dan pendekatan yang terbaik untuk mencapai ilmu dalam media-media yang tertentu. Bukan hanya dalam kelas saja, bukan hanya melalui face to face sahaja, tetapi berbagai kaedah yang telah kita lihat, sebab kita lihat kita dah ada kajian, dan selepas ni saya akan maklumkan kajian-kajian yang telah kita laksanakan kepada semua pengajar-pengajar kita. Dan sebelum ni pun saya selalu bercakap yang pendekatan pembelajaran, proses penyampaian ilmu perlu kita ubah dan kita lebih socializekan education tersebut. Maknanya bukan hanya di dalam kelas sahaja, tetapi kita boleh menggunakan pelbagai kaedah yang lebih pragmatik dalam penyampaian ilmu tersebut dan juga kemahiran. Maksud socialize di sini adalah seperti engagement PNP kita dengan personal industry. Pelajar kita bawa pergi berjumpa dengan industri, kita bercakap dengan industri dan kita tahu dia bahasa-bahasa industri, dan ini pembelajaran yang kita perlu buat. Bercakap dengan berbual ataupun memberi impact kepada industri dengan personal industri, dan juga masyarakat luar agar kita dapat bentuk pelajar-pelajar kita supaya bukan sahaja dengan ilmu tetapi membangunkan dia punya karakter dan sahsiah mereka agar lebih yakin apabila berhadapan dengan dunia luar, industri luar yang lebih mencabar tu. Dan kita lihat bahawa integrated campus yang kita rancang dalam pembangunan strategik transformasi BKT 2018-2028, integrated campus yang kita akan laksanakan ini, contohnya kita boleh laksanakan proses pembelajaran dengan lebih luas lagi, dengan lebih luas, iaitu fleksibel, dan tidak semestinya berada dalam kelas dan bersemuka dengan pengajar kita sahaja. Perkongsian modul kita boleh laksanakan, silibus rancangan pembelajaran antara institusi di bawah BKT, di bawah IKM, KKTM, di antara KKTM, perkongsian pengajar antara institut juga boleh dilaksanakan melalui teknologi yang ada. Contohnya, saya pelajar di KKTM PJ, tetapi saya boleh belajar dengan menggunakan kepakaran guru di IKM-SIG contohnya. Tanpa ada guru fizikal berada di IKM-SIG, tapi kita boleh belajar. Dan ini telah dilaksanakan di peringkat global, dan kita perlu adopt apa yang telah dilaksanakan ini. Dan saya melihat proses pembelajaran begini adalah amat efisien dan amat baik untuk pelajar-pelajar kita, dan lebih kepada pembaharuan yang kita akan laksanakan dalam Tibet Marak ini. Dan ini yang saya sebut tadi ialah ini yang kita boleh katakan iaitu optimization of the technology melalui PNP. Kita perlu memperbagaikan pendekatan pembelajaran, kita menggunakan optimize teknologi yang ada dalam sistem kita sekarang ni supaya lebih dinamik, lebih kreatif, agar proses penyampaian yang disampaikan tersebut lebih mudah, senang dan dekat dengan pelajar. Dan satu lagi Tuan Haji, saya ingin menyebut di sini, kita harus sedar bahawa keadaan pelajar kita tidak sama dengan kita dahulu. Kita dahulu memang kita lebih kepada teacher centered, dan sekarang ni kita lebih perlu ada student centered. Sebab tu saya selalu berkata bila kita pembelajaran kita, contoh saya selalu bercakap dalam pembelajaran dalam bahasa Inggeris contohnya, kita belajar 2 jam daripada jajah 1 sampailah tingkatan 5 kita belajar, tapi penguasaan bahasa Inggeris atau penguasaan bahasa-bahasa lain juga tidak sebagainya, sebab kita lebih kepada teacher centered pembelajaran. Apa yang kita perlu buat ialah kita perlu socializekan pembelajaran ini. Kita perlu lebih banyak student yang bercakap, lebih banyak student yang approach student yang lebih kepada industri,
personal industri yang bercakap jargon-jargon industri yang lebih banyak. Dan sekarang kita lihat dengan penggunaan teknologi ini, ia lebih dekat dengan pelajar. Dan saya boleh katakan di sini setiap pelajar mempunyai dia punya handset sendirilah. Dia punya handset ni mesti ada lah, handphone di sini. Dan kebanyakan juga mempunyai komputer. Jadi mereka ini mempunyai ruang lingkup yang luas untuk mendapatkan ilmu dan teknikal, bukan sahaja dalam kelompok di Tibet Mara saja, tetapi di peringkat internasional dan juga peringkat global. Dan inilah yang kita boleh menggunakan ruang lingkup ini untuk kebaikan pelajar-pelajar kita dan juga kita melahirkan pelajar-pelajar yang global competent workforce. Okey, Insinyur, dengan kata itu kita setujulah bahawa apa yang berlaku sekarang ni bukannya sekadar pandemik, tapi juga pandemik kepada PNP Tibet Mara itu sendiri. Betul? Ya, saya setuju. Ya, Haji, Insinyur. Kebaikan kepada student pandemik kepada PNP kita juga. Yes, kita bukan pandang negatif saja tetapi juga pada positif dia. Secara tak langsung pengajar-pengajar kita, pendidik-pendidik kita terutama di KKTM, MJ dan IKM telah berubah secara langsung, right, dalam menyampaikan PNP. Okey, kita balik kepada topik kita iaitu cabaran norma baru kaedah PNP, pengajaran dan pembelajaran. Sebelum tu, terima kasih kepada semua bersama kita pada pagi ni, Insinyur. Hopefully dengan apa input yang kita sampai ni, kita dapat menarik lebih ramai lagi peminat-peminat di dalam melaksanakan pendidikan Tibet. Okey, seterusnya, Insinyur, kita dah tahu tadi apa norma baru yang dilakukan oleh Tibet Mara dalam menempani cabaran norma baru ini. Secara langsung Insinyur juga telah menjawab soalan yang selepas itu. Tapi bolehkah Insinyur berkongsi dengan kami di dalam pasca COVID-19 ini, adakah ia membantukan pelaksanaan revolusi industri 4.0 terutama di Tibet Mara, KKTM, MJ dan IKM? Okey, saya ingin menarik perhatian di sini bahawa kita harus sedar bahawa revolusi industri 4.0 ini kita harus terima bahawa ia memberi impak yang amat besar kepada bukan sahaja industri di dalam peringkat Malaysia dan juga global, tetapi ia memberi impak yang besar kepada sistem pendidikan kita itu sendiri. Terutamanya bagaimana kita nak mengurus takbir pelajar-pelajar Tibet kita sendiri itu untuk tally ataupun mengikut kehendak acuan yang diberikan oleh industri. Dan industri sekarang ni telah mengubah satu era, dan kita melihat daripada industri 4.0 ni kita ada elemen-elemen yang telah kita laksanakan di peringkat industri, dan kita juga kita perlu banyak berbincang, berbual dan juga mendapat input daripada industri bagaimana kita merubah. Dan ini insya-Allah saya rasa kita telah laksanakan di peringkat Tibet Mara, di peringkat KKTM, MJI dan IKM itu sendiri. Dan di peringkat bahagian kemahiran teknikal kita ada satu unit di bawah cawangan pembangunan luar antarabangsa, media dan juga cawangan R&D, yang mana kita dan juga kurikulum yang menggariskan bahawa industri 4.0 yang kita telah buat, iaitu skill set tentu yang dibuat oleh sumber manusia kita bagi BKT untuk kita jaiskan dalam membangunkan pelajar-pelajar kita, pengajar-pengajar kita, untuk kita menjadi kompeten yang lebih kepada skill set tentu. Kita bercakap tentang industri 4.0 dan industri 4.0 ni adalah besar. Industri 4.0 ni adalah besar, dan kita di Tibet Mara ni kita lebih kepada kita tahu industri 4.0, tetapi kita nak lihat bahawa apa skill set yang diperlukan dalam industri 4.0 tersebut. Dan saya merasakan bahawa, dan saya dengan situasi yang sekarang ni, saya fikir ia tidak pembelajaran di abad yang situasi sekarang ni dan di abad sekarang ni, abad 21 ini di IKM, KKTM, JN tidak sama sekali terbantut. Dan revolusi industri 4.0 ni tetap kita teruskan melalui Internet of Things, Big Data yang kita platform Google platform,
dan baru ni pun telah kita berbincang dengan Amazon Amazon untuk kita menyebar luaskan dia punya program-program yang ke arah Internet of Things. Dan perancangan kita juga untuk melaksanakan program Clean Technical yang telah luluskan oleh Kerajaan Malaysia dan MARA telah kementerian telah meluluskan program-program teknikal kita yang menjurus kepada Industri 4.0 tersebut. Contoh bagi antara program yang telah kita laksanakan adalah Diploma Internet of Things di KKTM-PJ yang telah bermula pengambilan pelajarnya sejak awal tahun lagi, dan pelajar-pelajar di AKM di KKTM-PJ ini telah melaksanakan pembelajaran tersebut secara fizikal, dan semasa COVID ini pun telah melaksanakan pembelajaran yang secara menyeluruh dengan pensyarah-pensyarah tersebut melalui e-learning tersebut. Dan kita ada juga pelaksanaan kita insya-Allah diploma Big Data, Data Security, Cloud Computing di IKM Besut, IKM SIG dan IKM Lumut, dan juga kita akan teruskan untuk membuat pelaksanaan program ini. Dan saya rasa untuk proses revolusi Industri 4.0 ni yang kita akan terapkan, sebab ini kita telah berbincang dengan industri, kita sebelum COVID pandemik ini kita telah ada beberapa bengkel, dan kita akan terus berbincang dengan industri untuk melaksanakan. Dan apa yang saya nampak sekarang, perancangan kita untuk mengadakan integrated campus juga telah berlaku dengan COC sekarang, sebab kita banyak menggunakan aplikasi dan sistem yang ke arah Internet of Things dalam pembelajaran yang ada, modul bersepadu dan lain-lain yang kita telah laksanakan. Jadi alhamdulillah, saya rasa kita perlu lagi memperkasakan lagi lah dan meningkatkan lagi daripada segi fizikal kita, infra dan infrastruktur kita dalam AKM KKTM ni. Dan insya-Allah pada semasa kita akan berbincang dengan pihak-pihak yang terlibat, industri-industri terlibat, untuk bagaimana kita nak leveragekan dia punya penggunaan teknologi ini dalam AKM KKTM yang saya ada sekarang ni, insya-Allah. Sorry, saya tak dengar suara. Sorry. Insinyur telah berkongsi pada kami bahawa Tibet MARA, terutamanya KKTM, MJI dan AKM is moving forward, telah ke hadapan dalam menangani pembelajaran secara online. Right. Boleh insinyur ceritakan di dalam kita bersedia untuk menghadapi ini, apa segi infrastruktur yang telah Tibet MARA sediakan, terutama di KKTM dan KKTM, MJI dan AKM? Okey, alhamdulillah sejak saya rasa rancangan Malaysia yang ke-10 dan kita telah menyambungnya ke peringkat rancangan Malaysia yang ke-11 yang lalu, bahagian kemahiran teknikal Tibet MARA telah menyediakan peralatan yang terkini mengikut kehendak industri. Dan peralatan program-program yang kita laksanakan ini, kita berbincang dengan industri dan mendapat pandangan daripada industri dan keperluan industri, sebab kita nak melahirkan bukan sahaja kita supply, tetapi kita nak melahirkan pelajar-pelajar yang ada demands. Sebab tu kalau kita lihat dalam Tibet kita sendiri, kita bukan hanya melaksanakan, menawarkan program-program seperti program diploma engineering, kita ada diploma engineering teknologi, dan juga kita ada diploma iaitu diploma teknologi, diploma teknologi, dan ada juga diploma industri, yang mana kita diploma industri ini kita berbincang dengan industri dan kita mengambil modul-modul industri dan kita wujudkan diploma industri, dan kita mengharapkan dan ada industri-industri yang telah berbincang dan juga membuat kerjasama dengan kita untuk mewujudkan diploma industri seperti di diploma di CTRM, di Go Auto dan beberapa industri-industri lain lah yang ni, dan seterusnya mereka mengambil terus pelajar-pelajar tersebut untuk bekerja. Kita ada diploma engineering walaupun di KKTM Kuantan, tetapi dengan kita tweakkan program-program tersebut untuk menjurus kepada industri modul dan penerimaan industri, sebab selama 25 pelajar kita telah berjaya untuk ditempatkan di industri selepas habiskan diploma, dan maklum balas daripada industri tersebut amat baik. Dan peralatan yang kita lihat ni
kita melihat KKTM dan MJI merupakan pusat latihan kecemerlangan teknikal MARA. Kita perlu bangunkan, contohnya MARA Japan Industrial Institute, kita khusus kepada kejuruteraan elektronik industri. KKTM Ledang pengusuhan kepada kejuruteraan biomedical engineering, kita bukan melahirkan doktor, kita melahirkan doktor kepada peralatan tersebut. KKTM Rembau, kita dalam art and design, kita ada peralatan-peralatan yang kita beli itu menjurus kepada art and design sampai ke peringkat yang lebih tinggi. Dan KKTM Kemaman, kita khususkan kepada oil and gas, kepada design. Dan lain lagi, banyak lagi, Kuantan kepada advanced manufacturing, IKM Bintulu kepada oil and gas. Kalau Kemaman tadi oil and gas design, tapi di IKM Bintulu kita lahirkan pelajar-pelajar yang lebih kepada fabrication, kepada technician, kepada high skill untuk oil and gas. Dan kalau kita lihat dalam program yang kita ada sekarang ni, kita berdasarkan kepada isu-isu peralatan yang kita sebut tadi, isu yang perlu diberi perhatian adalah meningkatkan tahap kemampuan. Yang pertama, tahap internet di setiap pusat agar pembelajaran boleh berjalan dengan baik. Dan peralatan-peralatan yang kita sediakan tersebut, kita memang menjurus kepada keperluan skill set yang diperlukan oleh industri. Dan dari segi kelengkapan yang infra dia dan juga info struktur juga kita sediakan dengan lebih baik, dan ini akan dapat menjurus kepada supply and demand. Mana kita ni supply dan kita melihat bagaimana demand side untuk industri mengambil pelajar-pelajar kita. Dan untuk alhamdulillah sekarang ni kita lihat kita ada sebab tu dengan facilities yang kita ada ini, kita dapat mewujudkan konsep pembelajaran kita ialah industry based education system. Industry based ni ialah berdasarkan pada industri. Education ni ialah seperti bahasa Inggeris, matematik, keusahawanan, agama, apa lagi dia punya general study ni, education, dan training, technical ni juga kepada menjurus kepada industrial base. So ini yang kita lahirkan. Kita nak buat satu dalam pembangunan program-program kita, iaitu industry based education training, dan kita wujudkan di tiap IKM KKTM tu industry center of excellence, yang mana kita invite industri-industri datang berjumpa dan berbincang kepada kita dan melihat bagaimana perkongsian teknologi peralatan yang ada di industri dan alatan yang ada di tempat kita untuk kita leveragekan, untuk kita menggunakan dengan lebih baik, dan kita melahirkan pelajar-pelajar yang betul-betul telah ada dia punya kompetensi dalam yang diperlukan oleh industri. Jadi saya melihat dengan peralatan yang ada dengan ini, sehingga insya-Allah, dan pada masa ke semasa RMK 12 ni pun kita akan membentangkan program-program, kita lebih kepada program-program yang memang menjurus kepada keperluan industri, dan juga kita kaji demand permintaan yang industri yang ada, dan juga peralatan-peralatan yang kita perlu sediakan untuk mendepani cabaran yang masa akan datang insya-Allah. Okey, Insinyur, sedikit soalan daripada kita punya viewers boleh? Ya, insya-Allah. Okey. Kita percaya kita adalah pendidikan secara hands-on, right? Secara praktikal. Of course lah, semestinya apabila kita belajar pendidikan secara hands-on, kita memerlukan training dalam bentuk hands-on, amali, praktikal. Bagaimana TVET MARA, terutamanya KKTM, MJI dan IKM menangani isu pembelajaran praktikal secara online, atau dia setujukah jika dia tidak boleh dilakukan secara online tapi perlu secara praktikal? Bagaimana langkah yang diambil oleh TVET MARA? Okey, satu soalan yang baik daripada yang menonton ni lah. Dia ada, kita lihat macam ni, daripada segi kita tak nafikan bahawa dalam bidang teknikal ni kita melihat kita perlu ada satu teoretikal yang mana kita nak memperkasakan teoretikal tersebut, tetapi kita lebih menjurus kepada dalam bidang-bidang diploma yang kita tawarkan, kita 70%, 80% kita lebih kepada praktikal. Dan dalam isu ini saya lihat bahawa dalam teoretikal tidak mempunyai masalah, untuk kita membuat secara e-learning online yang melibatkan dalam talian ni. Tetapi dalam teknikal saya tak nafikan ada beberapa skill set yang kita perlu
kita perlu fizikal, mana kata pelajar-pelajar tersebut perlu ada berhadapan dengan tenaga pengajar untuk membuat dan juga mempraktikkan, demonstrasikan dia punya kemahiran tersebut untuk kita ajar secara jelas. Tetapi ada beberapa kemahiran-kemahiran dalam, kita lihat bahawa sekarang ni kita mengarahkan, contohnya kita melihat bahawa sistem, kita lihat bahawa pelajar-pelajar dalam talian ni dah boleh melihat macam mana dia punya dalam YouTube, dalam pembelajaran cara objektif learning, LMS dan juga OMS, dia punya tu kita boleh melihat bahawa dia punya demonstrasi itu telah dibuat dalam YouTube dan juga video-video tersebut. Dan pelajar-pelajar kita boleh, dalam inisiatif kita sekarang ni, kita boleh mengajar pelajar-pelajar dengan cara demonstrasi secara maya. Dan kita saya tak nafikan pelajar-pelajar untuk hands on ni perlu ada bersama dengan kita, dan kita perlu untuk menambahkan peningkatan kemahiran demonstrasi kemahiran kita. Seperti kita lihat bahawa contoh kata-kata bahawa IoT di KKTMPJ, ada beberapa perkara, ada macam Google platform ataupun Google certificate ataupun dia punya Amazon Huawei certificate. Ini tidak boleh berlaku, tidak semestinya berlaku dalam kelas. Ini boleh berlaku, kita boleh ambil exam, kita boleh pembelajaran dia orang berdasarkan kepada online. Dan ada, sebab tu saya kata ada elemen-elemen kemahiran, kompetensi yang kita boleh laksanakan dalam mencari cara maya, dan ada juga dia punya kemahiran-kemahiran yang kita perlu laksanakan secara fizikal, dan kita tak boleh nafikan sebab. Tetapi yang pentingnya sekarang ni ialah bagaimana kita nak pendekatan pembelajaran kita kepada pelajar-pelajar tersebut. Itu yang paling penting, supaya pelajar-pelajar tersebut boleh mendapat kemahiran yang diperlukan, knowledge yang diperlukan, dan juga hasil dia punya design teknikal yang kita nak daripada kemahiran pelajar tersebut. Insinyur, sekali lagi lah kita merakamkan selamat datang kepada semua yang bersama kita pada pagi ni. Kita di dalam fasa third round dah, Insinyur, right? Fasa akhir ni. Okey. Jika kalau Insinyur boleh berkongsi dengan kami Tibet Mara dan juga harapan Tibet Mara lah kepada semua, harapan Insinyur kepada semua warga pendidik Tibet Mara, KKTM, MJ dan IKM bagi mendepani cabaran yang akan datang. Kita tak tahu selepas PKB ni, selepas 9 Jun ni ke mana kita. Kita dimaklumkan juga daripada channel berita bahawa virus ni sentiasa lagi akan ada. Apa perancangan Tibet Mara dan harapan Insinyur kepada semua pendidik Tibet Mara? Okey, terima kasih Tuan Haji. Kepada Tibet Mara lah, kepada orang ramai yang melihat SB Live hari ini, Hari Pendidik ini, saya ingin berpesan juga kepada diri saya sebagai pekerja, staf Mara, dan juga tuan-tuan dan puan yang berada di sini, dan juga kepada rakyat yang ada di ini. Harapan saya pada semua warga Tibet Mara, BKT, KKTM, IKM dan MJI, dan juga Tibet Mara keseluruhan, bahawa kita perlu sedar bahawa kita berada dalam organisasi Mara yang saya rasa yang keramat ini, yang memberi impak kepada rakyat kita, dan kita banyak memberi sumbangan kepada kita, memberi kemahiran kita, apa yang kepakaran yang kita ada, dan kita perlu menjuruskan kepada pembangunan bangsa dan agama kita sendiri. Dan nilai ini adalah nilai yang paling tinggi dalam hidup dan kerja kita, dan kita perlu sentiasa membawa maruah kita, maruah agama kita, bangsa kita dan organisasi yang kita cintai ini ke arah perkara yang lebih baik lagi, yang terhebat dalam peringkat global. Dan kita juga perlu menguatkan hasrat dan iltizam kita bagi membawa Tibet ini supaya lebih jauh lagi, menjadi rujukan, benchmark ataupun penanda aras di peringkat negara dan juga di peringkat global. Dan kita boleh bersaing. Saya melihat bahawa dengan kemahiran yang kita ada, dengan pendekatan yang kita telah laksanakan ni, saya percaya bahawa kita boleh bersaing bukan di peringkat Malaysia tetapi di peringkat dunia dalam bidang Tibet melalui sistem kita dan pelajar kita juga, dan juga tenaga pengajar kita sendiri.
dan kita melihat produk-produk yang kita keluarkan, iaitu pelajar kita sendiri, mereka ni mestilah berdasarkan kepada industri tersebut, industri-industri yang diperlukan. Tidak ada makna jika kita keluarkan produk terbaik, program terbaik, pengajar yang terbaik, tetapi akhirnya produk iaitu pelajar kita tidak diterima oleh industri dan industri tidak menghargai pun. Sebab tu saya selalu berpesan bahawa apabila kita berada dalam Tibet ni ialah kita perlu berdasarkan kepada industri. We cannot run away from industry, dan kita kena ada bersama-sama industri, kerana industri lah yang menentukan hala tuju kita. Industri lah yang menentukan bahawa apa student kita baik atau tak terbaik, dan juga penerimaan mereka lah kita sebagai penanda aras kepada sistem Tibet kita. Dan harapan kita bersama juga, kita ingin melihat Tibet Mara, IKM, JKTM, MJI dan Tibet keseluruhan menjadi reference center, menjadi pusat kecemerlangan, pengiktirafan Badan Akreditasi Persediaan Tibet yang diiktiraf oleh semua industri dan merupakan benchmark pusat rujukan Tibet di peringkat Malaysia dan juga global. Dan ini telah termaktub, ini ada dalam pipeline dia punya perancangan transformasi yang kita bangunkan bersama daripada tahun 2018 sampai 2025, dan insya-Allah dengan perancangan-perancangan yang kita buat ni, dengan komitmen semua dan juga perancangan dan kerjasama daripada semua warga kerja Tibet Mara, perancangan dan pelaksanaan yang teratur, teliti kita akan laksanakan bagi kita sama-sama mencapai hasrat ini. Dan insya-Allah saya nampak dan saya sangat-sangat optimis bahawa kita di Tibet Mara ni kita mempunyai keterbezaan daripada yang lain. Kita kena jadi best of the best dan juga kita kena jadi different from the best, insya-Allah. Insya-Allah. Okey Tuan Haji. Ada masa dalam 3 minit lagi, insya-Allah. Ya. Right. Mungkin Tuan Haji, okey, sebelum tu Tuan Haji, saya izinkan saya untuk mengeluarkan sikit iklan, Tuan Haji. Kepada semua yang bersama kita pada pagi ini, bagi mengetahui maklumat lebih lanjut mengenai KKTM, MJI dan IKM di seluruh Malaysia, tuan-tuan penonton boleh ke portal kami, iaitu www.tibetmara.edu.my. Di dalam portal tersebut berbagai info telah kita kongsikan, termasuk juga info tentang program kita di 25 pusat, syarat-syarat khas, syarat-syarat HAM, laluan kerjaya apabila selesai bagi setiap program, rujukan lengkap serta persoalan yang anda ingin tanyakan. Anda juga boleh WhatsApp kami di talian WhatsApp kami 013 949 8063. Saya ulang, tuan-tuan boleh WhatsApp kami di talian 013 949 8063. InsyaAllah kita akan membantu tuan-tuan daripada sebarang kemusykilan. Okey, Insinyur, seminit lagi insyaAllah. Insinyur, untuk ucapan kepada semua warga pendidik, saya bagi peluang Insinyur untuk menyampaikan segala ucapan kepada semua warga pendidik Tibet Mara, KKTM, MJI dan IKM. Silakan Tuan Insinyur. Okey, terima kasih Tuan Haji. Di kesempatan ini, pertama kali saya ingin mengucapkan kepada semua warga pendidik Mara, iaitu selamat Hari Guru. Terima kasih semua, dan anda adalah merupakan insan-insan yang terhebat, aset Mara untuk membentuk jati diri, untuk membentuk pemuda-pemudi yang kita lahirkan, yang kita akan lahirkan untuk memimpin negara pada masa akan datang. Dan juga ingin saya sampaikan di sini adalah mengucapkan juga selamat berpuasa, dan juga saya rasa dekat dah ni, iaitu selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Dengan situasi yang kita ada sekarang ni, kita ikutlah perintah kerajaan, perintah daripada semasa ke semasa. Walaupun kita tidak boleh balik kampung, tapi saya rasa kita kena memberi satu impact yang positif kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, untuk kita sentiasa dapat menyambut perayaan. Sebab anak-anak ni kadang-kadang dia tak tahu kata kita keadaan sekarang ni, dia nak raya saja, tetapi saya harapkan supaya kita dapat positifkan mereka, kita dapat memberi kegembiraan kepada mereka dalam menyambut Hari Raya, walaupun dengan keterbatasan yang sedia ada.
Dan sebelum itu Tuan Haji, saya minta izin sikit dengan kesempatan ini. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasihlah kepada semua pendidik-pendidik IKM, KKTM, MJI, kerana saya melihat data yang ditunjukkan tadi, adaptasi warga Tibet Mara, terutamanya di bahagian kita ni, dalam mengharungi kebiasaan baru ini, terutama dalam memastikan proses PDP dan penilaian di pusat-pusat masing-masing berjalan seperti yang dirancangkan dengan komitmen tenaga pengajar, tidak berbelah bagi dalam mencapai pengajaran. Dan saya lihat bahawa masing-masing telah mengadakan pembelajaran secara live online. Saya lihat di sini bahawa proses pembelajaran ini mencapai 95% dan ke atas, walaupun ada di setengah-setengah institusi pengajian kita tidak mempunyai infra yang lengkap, tetapi dengan usaha, ini yang saya kata ni, dia punya guru ni walaupun sanggup berkorban, sanggup memberi orang kata pengorbanan yang tidak diminta oleh siapa pun untuk membantu pelajar-pelajar. Lebih 95% telah mencapai pembelajaran tersebut, dan walaupun ada kekangan tu, mereka juga boleh membolehkan mereka menjalankan proses PDP secara talian ini dengan lancar dan berkesan. Jadi tahniah saya ucapkan, dan saya juga ingin memohon ampun dan maaf daripada pihak saya dan keluarga kalau ada perancangan-perancangan, ada pentadbiran ataupun kepimpinan saya yang tidak memberi impak yang baik. InsyaAllah kita akan saya akan sentiasa menerima komen-komen daripada tuan-tuan dan puan untuk penambahbaikan Tibet Mara, dan insyaAllah kita dengan hasrat dan azam iltizam kita untuk strategik planning BKT Tibet Mara 2018 hingga 2025 kita akan terus laksanakan dengan komitmen daripada tuan-tuan dan puan. Dan insyaAllah saya fikir dan kita optimis bahawa kita akan mencapai satu benchmark yang tertinggi dalam Tibet Mara pada masa akan datang, insyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Encik John, sebelum kita menutup, kami berharap tuan-tuan viewers akan menjadikan Tibet Mara, KKTM, MJI dan IKM sebagai pilihan utama bidang kemahiran, bersama membina masa depan bersama kami di Tibet Mara. Jangan lupalah bersama kami ikuti secara langsung FB Live yang seterusnya. Lepas ni insya-Allah kita ada lagi beberapa siri. Selepas ni siri kita adalah bersama, sedikitlah introduksi, bersama dengan alumni yang telah bersama industri yang telah berjaya. Tema Hari Guru pada kali ini 2020, berguru demi ilmu, bina generasi baru. InsyaAllah kita akan terus membina generasi baru, Tuan Haji, insyaAllah. Pastikan kita amalkan norma baru untuk mencegah penularan wabak COVID-19. Kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Insinyur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih semua.